Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazatul Fasihah binti Muhammad Nasir, nombor matrik 22311186. Okey, untuk bahagian ni saya akan membentangkan tajuk tentang pengaplikasian penggunaan DNA dalam penentuan nasab anak di Mahkamah Syariah. Okey, secara ringkasnya tajuk saya ni akan lebih untuk melihat kepada keterpakaian penggunaan DNA ni dalam penentuan nasab anak di Mahkamah Syariah lah. Okey. Okay, kita go pada slide yang pertama. Sebenarnya persoalan penggunaan DNA ni dalam kaedah penentuan nasab, dia bukan lagi sesuatu yang asing lah dalam mahkamah syariah, disebabkan kaedah ni tidak menyalahi syariah pun. Okay? Syariah Islam sendiri dia menerima secara terbuka dalam menggunakan DNA ni sebagai salah satu penemuan sains dan kedudukannya dalam penentuan nasab. Kita boleh tengok kedudukan DNA ni juga disebut dalam muzakarah kebangsaan, okey, di mana dia menjelaskan bahawa Majma' Fiqh Al-Islami sendiri telah memutuskan bahawa untuk mengisbat nasab, penggunaan DNA dibenarkan dan dilakukan atas perintah mahkamah hanya dalam kes pertelingkahan ketidaktahuan nasab anak atas pelbagai sebab. Okey, namun begitu, okey, muzakarah meletakkan satu limitation lah, di mana DNA ni tidak boleh digunakan untuk menafikan nasab anak, apatah lagi digunakan untuk mendahului kaedah li'an. Okey, untuk kedudukan analisis DNA dalam institusi mahkamah, okey, ini kesinambungan kepada muzakarah kebangsaan tadi, saya elaborate lebih, di mana muzakarah juga bersetuju untuk memutuskan supaya garis panduan untuk menjalankan ujian DNA oleh pihak berkuasa berkaitan hendaklah diperketatkan lebih-lebih lagi dalam isu untuk penafian nasab, kerana DNA ni hanya dianggap sebagai karinah atau sokongan semata-mata dan tidak boleh dijadikan bukti utama. Sebelum kita go through kepada kes-kes yang berkaitan, saya nak menceritakan sedikit lah, nak sentuh sedikit pasal penemuan analisis DNA ni juga selari dengan apa yang disebut dalam Al-Quran dan hadis sallallahu alaihi wasallam lah. Okey, untuk slide yang ni saya memang refer direct kepada buku ni, iaitu hadis 40 terjemahan dan syarahnya. Okey, dalam ni dia menceritakan tentang penciptaan manusia sendiri, diterangkan dalam hadis Nabi SAW dan Al-Quran secara terperinci yang selari dengan penemuan ahli sains dan teknologi. Okey, contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sesungguhnya dikumpulkan kejadian salah seorang kamu dalam perut ibunya selama 40 hari berupa air mani. Okey, dalam surah Al-Tariq ayat 6, dijadikan dari air yang memancar. Surah Al-Imran ayat 6, ia yang membentuk kamu di dalam rahim menurut bagaimana yang ia kehendaki. Dan juga dalam surah Al-Hajj ayat 5, hai manusia, jika adalah kamu dalam keraguan tentang hari kebajikan, hari kiamat, maka fikirkanlah bahawa sesungguhnya kami telah jadikan kamu dari tanah, okey, kemudian dari setitik air mani, kemudian dari seketul darah, kemudian dari sekepal daging yang sempurna kejadiannya. Okey, menerusi hadis sallallahu alaihi wasallam dan Al-Quran ni, maksudnya penciptaan manusia ni memang dah diterperincikan di dalam Al-Quran. Namun begitu, dengan penemuan ahli sains ni lagi, dia lebih membincangkan bagaimana pembentukan, maksud penciptaan manusia tu secara terperinci menerusi ilmu sains dan teknologi itu sendirilah. Okey, alhamdulillah sekarang kita pergi kepada kes yang pertama. Okey, dalam kes Wan Azmi dan Nik Salwani. Dalam kes ni kita boleh tengok mahkamah syariah dalam menentukan penentuan nasab, mahkamah akan menimbangtara dua persoalan utama lah. Jadi persoalan pertama yang dibahaskan, adakah perkahwinan itu diangkatkan secara sah atau sebaliknya. Sekiranya mahkamah berpuas hati bahawa perkahwinan itu sah di sisi syarak, maka mahkamah akan go kepada persoalan yang kedua, iaitu dengan melihat tarikh kelahiran bayi berkenaan berdasarkan takwib hijri untuk mensabitkan kesah tarafan anak tu. Jadi seseorang bayi tu mesti dilahirkan melebihi 6 bulan 2 lahzah saat dari tarikh akad nikah perkahwinan. Okey, untuk slide yang seterusnya, okay, boleh tengok kat table yang sebelah tu, itu merupakan maksudnya merupakan bulan-bulan Islam lah. Jadi dia bermula daripada Jamadil Akhir, ini mengikut tarikh perkahwinan dalam kes ni lah, bermula daripada Jamadil Akhir hingga 1 Muharram. Okey, kalau kita kira berapa bulan kat sini, ada 6 bulan 4 hari. Jadi itu dah lebih lah, maksud 6 bulan 4 hari dan melebihi tarikh tarikh kelahiran yang ditetapkan oleh syarak tadi lah.
Jadi mahkamah lebih mengutamakan kiraan tempoh kelahiran anak selepas kelahiran untuk penentuan nasab tanpa melihat ada keperluan untuk melakukan analisis DNA. Jadi kat sini yang menuntut tidak melakukan sebarang analisis DNA disebabkan tiada perintah daripada mahkamah. Okey, jadi disebabkan melihat kepada tarikh kelahiran tersebut, okey, mahkamah berpuas hati bahawa perkahwinan itu mengikut syarak, okey, dan anak itu lahir 6 bulan selepas tarikh perkahwinan, maka mahkamah memutuskan anak itu anak yang sah kepada yang menuntut. Kes yang seterusnya adalah kes Ittiham bin Zainuddin lawan Rahimah binti Muhammad. Dalam kes ni, hakim menolak keterangan pakar DNA kerana mahkamah mendapati permohonan sebenar yang ingin dilakukan oleh pemohon adalah berkaitan penafian nasab. Okay, jadi kena faham tau, yang tadi, kes yang tadi tu pasal penentuan nasab, yang ni penafian nasab. Jadinya dalam memutuskan permohonan ini, jadi hakim bersandar kepada nas dan autoriti yang berikutlah, iaitu surah An-Nur ayat 6 hingga 9, pandangan Imam Khatib Al-Syarbini dalam Mughni Muhtaj, dan juga seksyen 111 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan, di mana dalam kesemua nas dan autoriti ini menguatkan lagi bahawa hanya satu cara atau kaedah sahaja yang boleh digunakan untuk menafikan nasab, iaitu dengan kaedah li'an sahaja. Jadi laporan DNA tersebut hanya boleh digunakan oleh perayu sebagai untuk menguatkan keyakinan perayu bagi melakukan li'an sahaja. Okay. Kes ketiga yang saya nak bincang kat sini adalah kes Azman bin Johari lawan Hazira binti Muhammad. Okay, ini adalah kes mal yang tidak dilaporkan lah. Jadi secara ringkasnya saya dapat kes ni menerusi penulisan jurnal hukum. Okay. Di sini pemohon meragui status anak yang dilahirkan responden, di mana dia mengatakan bahawa anak tersebut bukan dari hubungan kelamin dengan responden tadi itulah. Jadinya atas permohonan pemohon, Mahkamah Tinggi Syariah Terengganu telah memerintahkan pemohon dan anak yang dilahirkan melakukan ujian paternity DNA dari spesimen darah. Keputusan analisis DNA mengesahkan pemohon bukan bapa kepada anak tersebut. Okey, jadi hakim mengiktiraf ujian DNA sebagai kaedah pembuktian secara karinah yang dibenarkan syarak dengan ketepatan 99.99%. Jadi ini dari kes ni, walaupun kes ni tidak dilaporkan, okay, tapi kes ni boleh kita highlight disebabkan hakim sendiri menyebut bahawa ujian DNA ni dianggap sebagai satu kaedah pembuktian secara karinah yang dibenarkan oleh syarak, dan ketepatannya menghampiri 99.99%. Jadi lebih menjurus kepada tepat lah. Okay, kes yang seterusnya adalah kes WHA dan MHI. Okey, jangan pelik tau, sebab kes ni memang saya dah dapat daripada Lexis. Dia memang singkatan dia memang begitu, memang tak ada nama penuh. Okey. Dalam kes ni, plaintiff ni merupakan mu'alaf lah yang melahirkan anak lelaki bernama MEH bin MHI yang dilahirkan pada 6 April 2012. Jadinya kat sini, plaintiff dia mohon pada mahkamah untuk mengisytiharkan bahawa anak tersebut adalah anak yang tidak sah taraf lah, sekaligus tidak boleh dinasabkan kepada defendant sebagai bapa. Okey, sepanjang memberi keterangan, plaintiff sendiri dah mengaku bahawa semasa akad nikah dijalankan, plaintiff sudah pun mengandung selama 7 bulan lebih. Jadi ini bermakna anak tersebut memang dah wujud dalam kandungan plaintiff sebelum akad nikah dilafazkan. Jadi dalam memutuskan permohonan ini, hakim merujuk kepada pandangan mazhab Syafi'i dan juga fatwa kebangsaan dan fatwa negeri Selangor, di mana kesemua autoriti ni dia mentakrifkan anak tidak sah taraf sebagai anak yang lahir kurang dari 6 bulan 2 lahzah mengikut takwim kamariah daripada tarikh tamkin, tidak boleh dinasabkan kepada lelaki yang menghamilkan wanita tersebut. Tambahan pula, ikrar yang dilafazkan oleh plaintiff berkenaan dirinya telah hamil 7 bulan lebih sebelum akad nikah dengan defendant telah mengikat dirinya dari segi undang-undang. Jadi ini ikrar tu pun dah dibuat di hadapan hakim, bicaralah di dalam mahkamah. Jadinya secara langsung ia terikatlah di bawah peruntukan Seksyen 17 Enactment Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003.
Jadi dalam kes ni hakim meluluskan permohonan plaintiff di mana anak tersebut tidak dinasabkan kepada defendant dan dianggap sebagai anak yang tidak sah taraf lah. Okey, untuk kes ni memang hakim tidak memerintahkan sebarang laporan DNA lah perlu dibawalah ke mahkamah oleh plaintiff. Jadi memang kita boleh tengok dalam kes ni memang hakim bergantung kepada pendapat mazhab dan juga fatwa kebangsaan dan fatwa negeri Selangor. Kes yang seterusnya adalah kes Muhammad Ismail bin Haji Abu Bakar dan Hajar Rozita atau Nurul Ashikin binti Haji Lakat. Okey, dalam kes ni plaintiff dan defendant ni dah bernikah pada 24 September 1995 dan telah sabit bercerai pada 3 Februari 2007. Jadi hasil perkahwinan tersebut mereka dikurniakan 4 orang anak. Pada 7 September 2007, defendant ni telah melahirkan seorang lagi anak lelaki yang diberi nama Muhammad Zakwan. Jadi plaintiff telah membuat tuntutan menafikan anak tersebut sebagai anak hasil hubungan perkahwinan antara kedua pihak dengan alasan penceraian telah berlaku pada 3 Februari 2007. Jadi plaintiff menafikan bahawa anak tersebut adalah hasil hubungan kelamin kedua pihak semasa perkahwinan. Isu yang timbul adalah berhubung kait dengan kesah tarafan anak yang mana plaintiff menafikan anak tersebut untuk dinasabkan kepada plaintiff sendiri. Jadi dalam menentukan, kalau kita tengok dalam kes ni, maksudnya plaintiff ni memohon untuk melaksanakan li'an lah. Jadi atas nasihat mahkamah dengan persetujuan kedua-dua pihak lah, plaintiff perlu mengusulkan satu ujian makmal melalui DNA, okey, supaya kedua-dua pihak benar-benar berpuas hati dan tidak timbul penyesalan di kemudian hari. Jadi satu ujian DNA telah dijalankan bagi membantu pihak plaintiff untuk meyakinkan dakwaannya. Dan hasil keputusan DNA memang terbukti bahawa anak tersebut bukan anak beliau. Jadinya hakim meletakkan keputusan di tangan plaintiff sama ada dia nak teruskan li'an tu ke ataupun tidak. Jadi dalam kes ni Muhammad Ismail ni plaintiff dia nak teruskan li'an dan hakim membenarkan sumpah li'an itu. Jadi anak tersebut memang tidak sah taraf dan tidak boleh diberbinkan kepada nama plaintiff tu lah. Ini adalah slide yang terakhir yang menceritakan tentang kes. Okay. Saya pasti ramai yang mengantuk, tapi tak apa, sebab tu saya letak gambar MK kat belakang tu supaya tak mengantuk lah kan. Okay. Saya gurau saja. Okay, untuk kes yang terakhir ni saya akan membincangkan tentang kes Muhammad Faizul bin Zainal dan Suhaila binti Yusuf. Okay, dalam kes ni plaintiff ni dibuat suatu tuntutan supaya mahkamah membuat penentuan sabitan nasab bagi seorang bayi perempuan yang telah dilahirkan oleh defendant pada 5 Mei 2009 yang telah diberi nama Nur Farisha binti Abdullah, iaitu sama ada bayi tersebut adalah anak sah taraf. Seterusnya memohon kepada mahkamah agar anak tersebut dinasabkan kepada plaintiff sebagai bapa. Jadi kat sini kita fahamlah bahawa yang plaintiff tu adalah ibu kepada bayi perempuan yang bernama Nur Farisha tu lah. Jadi dia nak minta supaya anak yang dia lahirkan tu dinasabkan kepada suami dia tu lah. Jadi plaintiff di dalam tuntutan ini telah diakad nikah dengan defendant pada 8 Januari 2009. Dan plaintiff dan defendant telah membuat pengakuan bahawa sebelum mereka dinikahkan memang ada berlaku persetubuhan luar nikah. Jadinya dan ketika mereka diijab kabulkan, usia kandungan defendant pada masa tu dah mencecah 4 bulan lebih. Jadi isu yang timbul apabila mereka dapati Jabatan Pendaftaran Negara JPN enggan meletakkan binti di dalam binti yang berbintikan nama bapa lah di dalam sijil lahir anak itu kepada plaintiff sebagai bapanya dengan alasan anak tu tidak mencukupi tempoh 6 bulan dari tarikh akad nikah perkahwinan plaintiff dan defendant. Jadinya mahkamah memutuskan untuk menolak tuntutan plaintiff untuk sabitan nasab anak berdasarkan kepada ikrar pengakuan defendant bahawa beliau telah mengandungkan kanak-kanak tersebut akibat daripada hubungan luar nikah dengan plaintiff. Jadinya bayi yang lahir itu adalah anak luar nikah ataupun anak tidak sah taraf. Jadi sebenarnya pasal pensabitan nasab anak ni sangat berat, okay, di mana dia akan melibatkan tentang
wali, okay? Wali untuk nikah nanti, dan juga tentang pewarisan. Jadi kena decide betul-betul lah, tak boleh sebarangan. Jadi dalam kes tadi kita tengok hakim menitik beratkan ikrar yang telah dibuat oleh kedua-dua pihak dalam mendorong hakim sendiri untuk memutuskan kes tersebut. Okey, apa yang kita boleh simpulkan daripada kes-kes yang tadi kita bincangkan? Jadi saya dan sahabat-sahabat saya mendapati bahawa keterpakaian DNA ni sebagai karina dalam bab penentuan nasab ni masih lagi tidak diguna secara meluas lah. Ini disebabkan kalau diteliti semula, tak ada pun mana-mana peruntukan negeri, enactment negeri, fatwa negeri atau kebangsaan yang mengikat mahkamah syariah untuk berbuat demikian. Even kalau kita rujuk kepada slide nombor 1, nombor 2 dan nombor 3, okay, kita tengok fatwa kebangsaan sendiri just mention, maksudnya mahkamah syariah boleh mengeluarkan satu perintah di mana pihak yang terlibat boleh membawa DNA ni sebagai salah satu bukti sokongan lah dalam kes mereka dalam bab penentuan nasab ni. Namun dia bukan menjadi satu perkara yang, maksudnya satu karina yang wajib bila berkait dengan penentuan nasab ataupun penafian nasab anak. Analisis DNA ni wajib diusulkan. Tidak, kita belum sampai tahap yang macam tu lagi lah. Tapi kita boleh tengok dalam kes-kes tersebut ramai saja hakim di luar sana yang menerima secara terbuka keterpakaian DNA ni sebagai salah satu cara dalam penentuan nasab dan juga sebagai bukti sokongan, yang ini karina dalam menguatkan lagi dakwaan untuk berlian. Okey, pendapat saya wajar mahkamah syariah memerintahkan keterpakaian DNA ni sebagai salah satu kaedah yang perlu diusulkan oleh mana-mana pihak yang terlibat supaya keputusan hakim tu dapat diperkemaskan lagi lah. Maksudnya syariah dengan teknologi, sains dan teknologi tu dapat jalan seiring. Begitulah. Ini pendapat saya dan kawan-kawan yang lain lah. Jadi sekian saja daripada saya dan Satu Fasiah binti Muhammad Nasir. Saya minta maaf apa-apa kekurangan daripada presentation saya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.